Assalamualaikum dan salam sejahtera. Memperkenalkan diri, nama saya Anis Sofia binti Saimi dan pemegang kad nombor matrik BA 18110-142. Hari ini akan membuat satu video dokumentari khas mengenai seorang pemimpin yang sangat disanjungi di Sarawak. Pemimpin ini diberi nama sebagai Datuk Petinggi Tan Sri Dato' Amar Haji Adnan bin Haji Satim. Beliau merupakan seorang Ketua Menteri Sarawak yang kelima, telah menggantikan Tan Sri Abdul Taib Mahmud yang ketika itu merupakan seorang Ketua Menteri Sarawak yang keempat. Tan Sri Haji Adnan Satim atau lebih dikenali sebagai Tok Nan, beliau mempunyai seorang isteri yang bernama Jamilah Anu dan beliau juga telah dikurniakan 5 orang cahaya mata. Namun pada tahun 2017, negeri Sarawak telah dikempakan dengan kematian beliau yang ketika itu berumur 72 tahun dan beliau telah meninggal di pusat jantung di Kuching, Sarawak. Saya akan memperkenalkan dari segi pendidikan beliau, lepas tu pencapaian, sumbangan dan kenapa beliau sangat disayangi oleh rakyat Sarawak. Dari segi pendidikan, Tok Nan telah menerima pendidikan awal di sekolah St. Joseph. Seterusnya beliau melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah St. Joseph. Beliau juga mempunyai kelulusan dalam bidang undang-undang dari University Adelaide di Australia. Sebelum beliau berkecimpung dalam dunia politik, beliau sebelumnya telah bekerja sebagai seorang wartawan dan sebagai seorang cikgu. Pada tahun 1979, untuk pertama kali beliau telah menceburi diri di dalam bidang politik dan bertanding dalam pilihan raya negeri Sarawak di kerusi Muara Tuang. Baik, saya akan mengupas apakah jawatan yang pernah disandang oleh Tok Nan. Okey, baik. Pada tahun 1969, beliau telah dilantik sebagai pendakwa raya di Jabatan Pendakwa Raya Adelaide dan pernah berkhidmat sebagai magistrate dari tahun 1971 sehingga 1972. Seterusnya pada tahun 1985, untuk pertama kali beliau dilantik untuk memegang jawatan dalam Pentadbiran Negeri sebagai Menteri Muda Pembangunan Tanah di Sarawak. Dan pada 2 tahun selepas itu, beliau telah dinaikkan pangkat sebagai Menteri Negeri di kementerian yang sama. Pada tahun 1992, beliau telah berpindah ke Kementerian Pembangunan Sosial Negeri dan pada tahun 1999 beliau telah dilantik sebagai pengurusi Yayasan Sarawak. Setelah lama berkecimpung dalam bidang politik, pada tahun 2014 beliau telah dilantik oleh Tan Sri Abdul Taib Mahmud sebagai pengganti beliau untuk menjadi Ketua Menteri Sarawak yang kelima pada masa tersebut. Jadi setelah pelantikan beliau ini, beliau telah mencatat satu sejarah yang baru dalam Pentadbiran Negeri Sarawak kerana beliau merupakan satu-satunya kaum Melayu yang pertama menjawat jawatan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Sebelum beliau menjawat jawatan sebagai Ketua Menteri Sarawak, Ketua Menteri Sarawak ini pernah disandang oleh kaum Iban dan kaum Melanau. Dari kaum Iban, Tan Sri Kalong Ningkan dan Tan Sri Twi Sili telah menjawat jawatan sebagai Ketua Menteri Sarawak dan seterusnya tapak pemerintahan tersebut disandang oleh Tan Sri Yaakob Abdul Rahman, iaitu merupakan bapa saudara Taib Mahmud. Tan Sri Taib Mahmud telah dijadikan sebagai Ketua Menteri Sarawak yang keempat dan merupakan seorang kaum Melanau. Antara pencapaian yang telah dicapai oleh Tok Nan,
sepanjang pemerintahan dia selama 2 tahun di Sarawak, iaitu beliau telah menghentikan pengeluaran lesen balak dan menghentikan pembukaan ladang kelapa sawit. Beliau bertindak sedemikian disebabkan beliau ingin menyelamatkan hutan-hutan yang terdapat di Sarawak pada masa itu. Seterusnya, pencapaian yang lain adalah beliau melakukan tarif elektrik dan industri dengan cara menurunkan. Sebagai contoh, sebelum ni di Sarawak tarif elektrik agak tinggi, dan semasa pemerintahan beliau telah turunkan supaya ianya tidak membebankan rakyat Sarawak pada masa tersebut. Pencapaian seterusnya adalah beliau telah memerangi pembalak haram yang telah bersengkokol dengan tauke balak, di mana pembalak haram ini mereka telah membuat pengambilan balak di hutan-hutan di Sarawak secara haram dan tidak ada lesen. Salah satu pencapaian yang paling terbesar yang dilakukan oleh Tok Nan sepanjang beliau memerintah Sarawak adalah beliau telah memperjuangkan hak autonomi rakyat Sarawak pada masa tersebut. Hak autonomi ini telah termaktub dalam Perjanjian Malaysia pada tahun 1963, di mana pada masa tersebut sebelum Sarawak menyertai pembentukan Malaysia, telah dilakukan beberapa memorandum, dan di situlah menyatakan antara hak-hak rakyat Sarawak yang sekiranya mereka ingin menyertai Malaysia, mereka akan melakukan hak-hak atau hak yang mereka ada pada masa tersebut. Salah satu hak tersebut adalah di mana beliau telah mengisytiharkan pada tarikh 22 Julai sebagai Hari Sarawak. Beliau melakukan ini disebabkan beliau ingin mengingati perjuangan rakyat-rakyat Sarawak yang dulu yang menginginkan kebebasan Sarawak daripada penjajahan British. Jadi pada masa tersebut juga, pada masa beliau mengisytiharkan tarikh 22 Julai ini, isu ini agak panas di Malaysia disebabkan setelah bertahun-tahun Malaysia mencapai kemerdekaan secara tiba-tiba, di mana Tok Nan pada masa itu beliau telah memerintah Sarawak, beliau telah membangkitkan isu hak autonomi rakyat Sarawak. Setelah beliau mengisytiharkan 22 Julai sebagai Hari Merdeka, 22 Julai adalah merupakan public holiday untuk orang Sarawak. Antara sebab yang menyebabkan rakyat-rakyat Sarawak tersangat menyenangi Tok Nan adalah disebabkan sikap terbuka beliau, dan di mana beliau telah memberikan layanan yang sama rata terhadap semua lapisan masyarakat, tidak mengira kaum, dari kaum Lanau, Melayu, Iban, Dayak, Cina dan sebagainya. Walaupun beliau merupakan etnik Melayu, tetapi beliau tidak pernah sesekalipun bersikap pilih kasih terhadap kaum-kaum yang lain. Beliau sebagai contoh, salah seorang pembangkang dalam politik, iaitu Wong Ho Leng, beliau telah menghidap penyakit kanser, dan pada masa itu Tok Nan dia pergi jumpa Wong Ho Leng, dan dia telah memberikan sedikit duit untuk membantu meringankan beban Wong Ho Leng. Dan pada ketika itu semua pembangkang agak terkejut dengan melihat layanan beliau terhadap pihak pembangkang. Kalau kita lihat di pihak lain-lain, kalau melibatkan dalam politik, pihak pembangkang dengan pihak kerajaan, mereka akan sentiasa menjadi seteru. Namun setelah pihak pembangkang mereka melihat sikap terbuka dan sikap baik hati Tok Nan, mereka telah mati kutu untuk menyerang Tok Nan dalam pilihan raya. Jadi dalam pilihan raya tahun 2016, Tok Nan telah menang besar dalam pilihan raya tersebut kerana pihak pembangkang tidak mampu untuk menentang beliau. Itulah salah satu kepribadian Tok Nan. Salah satu kepribadian beliau yang lain adalah beliau mendengar cerita masyarakat Sarawak
Mereka juga pernah menjumpai seorang atau tua dengan nenek tua dengan membawa cucu mereka pergi makan di kedai makan di Sarawak. Beliau tidak kisah untuk makan di mana-mana tempat sekalipun, tidak seperti sesetengah pihak politik yang lain di mana mereka menginginkan untuk makan di tempat yang mewah dan tidak mahu makan di tempat yang kedai di tepi jalan diumpamakan seperti kotor. Namun Tok Nan, beliau tidak mempedulikan hal tersebut. Beliau tidak kisah. Beliau tetap sahaja pergi ke tempat biasa. Beliau juga tidak suka dipanggil dengan pangkat yang seperti yang beliau ada seperti Datuk, Tan Sri. Beliau lebih selesa dipanggil sebagai Tok Nan. Tok Nan sangat mempunyai kepribadian yang tinggi dan menyebabkan itulah masyarakat Sarawak, walaupun setelah pemergian beliau selama bertahun-tahun, beliau sering disebut dan nama beliau sering meniti di bibir-bibir masyarakat pada masa kini. Salah satu pesan Tok Nan sebelum beliau meninggal dunia adalah beliau telah mengatakan kepada rakyat Sarawak, beliau menyatakan jagalah negeri Sarawak ini baik-baik sebab negeri Sarawak ini adalah negeri kita. Jadi kita rakyatnya, kita hendaklah menjaga negeri kita supaya terhindar daripada segala apa-apa seperti pertelingkahan kaum ataupun dari segi rusuhan disebabkan Sarawak merupakan salah sebuah negeri di mana rakyatnya sangat berbilang kaum. Pada AJL 31, seorang artis Sarawak iaitu Dayan Nurfaiza, beliau telah membuat satu persembahan tribute untuk Tok Nan di AJL Anugerah Juara Lagu 31 dengan tajuk lagu tersebut adalah Laki Teragung. Laki Teragung ni dia disimbolkan dengan Tok Nan, di mana beliau sangat diingati dan sangat disayangi oleh rakyat Sarawak pada masa tersebut. Jadi bagi mengenang jasa-jasa beliau dan bagi mengenang kehadiran beliau di Sarawak, lagu tersebut dinyanyikan khas untuk Allahyarham Datuk Tan Sri Adnan bin Haji Satim. Baik, itu saja untuk cerita saya mengenai Datuk Tan Sri Haji Adnan bin Haji Satim atau lebih dikenali sebagai Tok Nan. Itu saja untuk video dokumentari saya pada kali ini. Maybe next time saya akan buat video lagi, tapi insyaAllah tengoklah. Sebelum itu jangan lupa untuk bacakan untuk sedekahkan Al-Fatihah kepada Datuk Tan Sri Haji Adnan bin Haji Satim. Al-Fatihah. Terima kasih kerana sudi menonton saya punya video. Itu saja untuk kali ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan bye.